Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada dalam sesi LICOC menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Problem based learning. Jadi saya rasa anda semua familiar dengan perkataan PBL ni, tapi mungkin tak tahu makna. Tapi PBL ni memang well known dan dalam masa PKP ni perkataan PBL ni banyak keluar, ya, sebab ramai yang opt for problem based learning ni sebagai satu kaedah penyampaian PNP, ya. Jadi dalam sesi kita hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita menggunakan PBL ni dalam mengendalikan LICOC di USIM, ya. Baik, apa itu PBL? Jangan terkejut dengan definisi yang bombastik di situ sebab saya petik daripada artikel bahasa Inggeris. Saya akan permudahkan untuk anda semua. Kita ambil keyword. PBL ni adalah sesuatu atau satu masalah yang autentik. Yang keduanya, multidisciplinary, bermaksud ia boleh dikaitkan dengan pelbagai disiplin. Approach to education that challenges students. That means bila anda mengendalikan LICOC, anda akan dapati bahawa ahli-ahli LICOC akan rasa tercabar untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan sebab nature case yang kita bagi itu adalah mencabar, ya. Dan active engagement using real life ill structured problem. Big word, so saya simplifykan. Kes yang pelajar akan dapat ialah satu kes di mana maklumat-maklumat yang terdapat dalam kes tu tidak mencukupi. Bermaksud ada desakan daripada apabila pelajar ingin menyelesaikan masalah itu, pelajar perlu mencari maklumat di luar daripada kes yang mereka dapat. Di sini researching terjadilah. Dia perlu research, dia perlu reason, dia perlu reflect. So ini yang kita bawakan dalam LICOC untuk sesi akan datang ini, ya. Mungkin saya boleh kongsikan video ni untuk anda lihat overview apa itu PBL, ya. Mrs. Jones is a teacher and wants to introduce problem-based learning into her classroom. This is how she does it. The teacher or facilitator breaks the class up into small groups and presents them a problem. The two most common problem-based learning activities are case studies and simulations of real-life scenarios. Once the activity is presented, the group works towards identifying the problem. The group uses their pre-existing knowledge to try to generate possible solutions. This helps to identify their learning needs or knowledge that is lacking but is needed to come to a solution. This is when the group breaks off for self-study to research and gain new knowledge. The group then reconvenes and evaluates the problem by applying their new knowledge. They then present an assessment on the problem and reflect on their learning. It is important to note that without clear objectives and good facilitation, students can be lost as to how they are to engage in problem-based learning. So keyword dekat sini ialah kalau pelajar tidak dapat facilitation yang bagus, semua akan tidur seperti dalam gambar tu, ya. Jadi guide daripada anda sebagai facilitator tu sangat penting, untuk membawa pelajar kepada end product yang ada hasilnya. Kita tengok seterusnya. Seterusnya ini adalah yang paling penting lah, ya. 7 langkah PBL. Anda semua perlu faham, dalam kata lain faham dan juga amati supaya langkah-langkah ni dapat anda guide, ya, rakan-rakan LICOC nanti, ya. Jadi langkah pertama dalam PBL ialah isu yang dikenal pasti. Seperti yang kita lihat tadi dalam video tu, pertama sekali pembelajaran ataupun sesi akan bermula dengan kita kenalkan atau berikan satu kes pada kumpulan LICOC. Kemudian daripada kes LICOC tu kita akan pastikan pelajar ataupun ahli LICOC mengeluarkan isu-isu yang berkaitan. Itu yang pertama, itu langkah pertama. Langkah kedua,
maklumat yang telah diperolehi daripada kes. Okey. So kita dah ada kes, sekarang kes telah diberikan. So ada banyak maklumat di situ. So dalam langkah kedua kita kena galakkan ahli-ahli lekak untuk keluarkan semua masalah daripada situ dan dicatatkan. Okey, itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga, apa maklumat yang perlu saya cari? Okey, sekarang langkah kedua tadi maklumat telah diberikan. So pelajar-pelajar mengeluarkan maklumat daripada situ dan mereka catatkan. Langkah ketiga pula, kita kena tengok balik langkah kedua, apa yang tidak ada dalam maklumat tersebut dan apa yang perlu dicari. Apa tambahan maklumat yang perlu dicari. Itu yang berlaku di nombor 3. Okey, maksudnya di nombor 3 ini atau langkah 3 ni, kita belum cari maklumat lagi. Kita cuma catatkan apa maklumat yang perlu kita cari. Okey. Seterusnya, langkah keempat, okey, maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Okey. Stage ini, langkah 4 ini adalah apa yang kita panggil research. Okey. Kita perlu membuat sedikit research. Kita perlu mencari maklumat dari pelbagai sumber. Okey, sekejap lagi kita akan bincangkan apa sumber-sumber yang possible untuk kita masukkan di sini. Okey, langkah seterusnya, langkah kelima, bagaimana saya aplikasi maklumat ini? Okey, so seperti anda tahu, okey, PBL ni adalah generik, dia guna untuk pelbagai bidang. Bila kita aplikasikan untuk lekak, bahan rujukan utama kita adalah kitab turas. Okey, dan di samping tu kita ada bahan-bahan rujukan lain seperti majalah, internet articles, apa-apa saja bahan rujukan yang boleh didapati di sana, ya. So langkah kelima ini kita akan kumpulkan ataupun ahli-ahli lekak akan kumpulkan maklumat daripada kitab turas dan juga maklumat daripada sumber-sumber lain untuk digabungkan. Okey, seterusnya langkah keenam, apa dapatan dan refleksi daripada kes ini. Jadi ini adalah susulan daripada langkah kelima. Bila dah ada maklumat dari dua sumber yang berlainan, iaitu daripada kitab dan juga daripada sumber-sumber lain, ahli-ahli lekak perlu gabung jalin maklumat-maklumat ini supaya anda dapat mencari penyelesaian untuk masalah yang diberikan awal tadi. Ya, itu berlaku di langkah ke-6. Dan langkah ke-7, hasil daripada itu anda perlu persembahkan dapatan itu dalam satu bentuk yang kreatif. Okey, beberapa contoh yang saya berikan kat sini, contoh anda nak present dalam bentuk lakonan, okey, boleh dalam bentuk forum, boleh dalam bentuk dialog, sajak dan sebagainya. Sebenarnya dia terpulang, okey, mengikut kreativiti masing-masing. Tetapi atas kekangan masa dan pelajar yang ramai untuk program lekak ni, jadi kita hadkan untuk rakaman video saja yang berdurasi 2 hingga 3 minit. Jadi masa presentation anda adalah 2 hingga 3 minit. Jadi bila masa tu singkat, tidak bermaksud lebih mudah, sebenarnya lebih sukar sebab you kena kompreskan maklumat tu supaya maklumat tu lebih jelas pada semua. Boleh? Okey, so itu adalah 7 langkah yang anda perlu lalui atau anda perlu guide rakan-rakan lekak untuk menyelesaikan masalah. Ya, seterusnya. Okey, sekarang kita dah tengok langkah. Next ialah apa bahan atau borang yang diperlukan untuk pengendalian lekak ini. Pertama sekali kita perlukan kes. Okey, kes PBL. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan apa bentuk kes PBL yang kita boleh bagi dan saya akan kita akan juga tengok konten kes tersebut. Yang kedua ialah log PBL. Okey, log PBL ini ialah langkah sama seperti langkah-langkah yang kita telah bincangkan sebentar tadi, 7 langkah tadi. Okey, cuma log ni kita jadikan macam seolah-olah macam handout untuk pelajar catatkan maklumat-maklumat tersebut supaya ahli lekak dan juga anda sebagai facilitator dapat tengok apa progres kes yang mereka lalui itu nanti, ya. Itu adalah log PBL. Okey, yang ketiga ialah borang tugasan. Fungsi borang tugasan ni ialah supaya kita tak nak ada passengers. Okey, saya rasa anda semua faham apa saya maksud dengan passengers, ya. Kadang-kadang dalam satu kumpulan tu
ada seorang dua orang tu memang tak ada apa-apa sumbangan. Dia hanya menumpang saja. Jadi kita nak elakkan daripada perkara sebegitu jadi kita sediakan borang tugasan. Dalam borang ini kita akan catatkan nama, tugasan yang diberi dan juga timeline lah, mungkin deadline. Ya. Dan yang terakhir sekali, rujukan utama dalam rekod kita iaitu kitab turas. Okey, sekarang kita akan tengok contoh-contoh daripada bahan-bahan yang kita akan gunakan. Okey, yang pertama sekali ialah case. Ini adalah satu contoh case yang akan diberikan untuk pelajar semester 1 kalau tak silap saya. Okey, anda boleh baca daripada situ. Saya bagi di sini sedikit rumusan ya tentang case ni. Okey, ini adalah satu notis yang diterima oleh seorang pelajar yang duduk di satu unit di kediaman di college. Okey, pelajar ini sangat tertekan sebab unit dia dikenakan denda sebab kotor. Okey, jadi dia sangat tertekan kerana ada rakan-rakan satu bilik dengan dia yang tidak pandai menjaga kebersihan. Jadi apa masalah pelajar ni ialah dia perlu menyelesaikan dengan cara paling berhemah macam mana dia dapat memberi kesedaran kepada rakan dia yang memberi masalah ni. Ya, so itu adalah kes yang kita akan tengok untuk kes PBL 1 lah. Ya, so itu satu contoh kes. Yang kedua yang saya cakap tadi, borang tugasan. Ini contoh borang tugasan yang telah isi. So macam yang saya cakap tadi, kita boleh catatkan nama, peranan. Okey, peranan di sini macam saya tulis kat sini, contoh Arash adalah pengerusi, Aijaz adalah pencatat. Okey. Peranan di sini boleh berubah mengikut minggu perjumpaan. Mungkin minggu ni kita nak tukar pula orang lain jadi pengerusi dan sebagainya. Itu terpulang pada ahli kumpulan. Atau kalau anda rasakan anda nak kekal saja peranan itu pun boleh. Okey. Yang penting di sini ialah yang nombor 3 iaitu tugasan. Okey, pastikan tugasan tu diberi sama banyak dan sama rata di kalangan ahli. Dan yang terakhir sekali ialah tempoh lah. Ini bergantung pada ahli-ahli kumpulan tu berapa lama masa nak diberi, bergantung pada tugasan lain, assignment dan sebagainya ya. So itu contoh borang tugasan. Okey, ini adalah contoh log PBL. Okey. So ini yang semua ahli likod akan dapat dan anda sebagai fasilitator pun akan dapat log ini juga. So di sinilah yang box-box kecil yang kita tengok itulah yang kita akan isi maklumat. Okey. Jadi dia sangat terpimpin sebenarnya ya. Jadi anda sebagai fasilitator boleh tengok langkah 1, 2, 3 tu adalah langkah yang boleh dibuat dalam perjumpaan yang pertama. Okey, atau sekurang-kurangnya langkah 1 dan 2 mungkin. Okey. Dan mungkin langkah ketiga dan onwards tu kita tengoklah boleh bagikan mengikut perjumpaan. Okey. Yang paling menjadi fokus untuk log PBL ni ialah langkah keempat. Okey, macam yang saya cakap tadi 7 langkah tu. Apakah itu langkah keempat? Kalau anda masih ingat, yang paling penting ialah researching tadi. Tahap ini adalah di mana ahli-ahli perlu mencari bahan. Itu adalah langkah keempat. So di situ dia perlu catatkan apa dapatan-dapatan daripada apa yang mereka dah cari tu. Okey, itu langkah keempat. Langkah kelima, seperti yang saya dah bincangkan tadi, masukkan maklumat juga, langkah keenam dan langkah ketujuh. Okey, so saya tunjukkan dalam slide ni adalah untuk gambaran kasar lah macam mana rupa log ini dan apa yang perlu diisi di sini. Okey, seterusnya sebenarnya di akhir sesi ini mungkin saya akan berikan satu log PBL sebagai contoh yang telah diisi. Okey, yang boleh digunakan sebagai rujukan oleh fasilitator tu nanti. Sebab kadang-kadang bila saya terangkan macam ni anda kurang faham, tapi bila anda tengok log tu dan cara mengisi log tu anda akan lebih faham lagi. Okey, so insya-Allah saya akan serahkan pada akhir sesi nanti pada urus dia. Baik, itu sahaja sedikit sebanyak yang anda perlu tahu tentang penggunaan PBL dalam likod dan sebagai bakal fasilitator yang akan mengendalikan likod dalam PBL menggunakan kaedah PBL, ada tak anda rasa atau anticipate apa-apa cabaran yang akan anda hadapi? Kalau ada, boleh kongsikan di sini, mungkin kita boleh fikirkan atau dan bincangkan apa agaknya solusi untuk perkara tersebut. Atau kalau ada juga apa-apa persoalan lain yang boleh saya bantu. Jadi saya buka untuk
sesi soal jawab atau perbincangan di sini. Ya, okey. Sebab tu kali ni kita menggunakan approach PBL. Sebab kita pun pernah dengar kes-kes sebelum ni kurang komitmen daripada pelajar, pelajar tidak berminat, pelajar tidak hadir dan sebagainya. Sebab tu kita cuba memberi satu pendekatan yang baru di mana pendekatan ini kita jangkakan insya-Allah akan menarik minat pelajar untuk mengambil bahagian dan seterusnya menyelesaikan kes tu. Ya, jadi kita harap dan kita berdoa agar komitmen dari pelajar tu akan adalah. Tapi sekiranya ada juga yang kurang memberi komitmen, apa yang saya boleh cakap di sini ialah sebagai fasilitator mungkin anda perlu berjumpa dengan pelajar ni dan cuba tanyakan masalah. Kadang-kadang ni kita tak boleh nak pukul rata kata pelajar ni dia tak nak beri komitmen. Kadang-kadang kita tak faham pelajar tu sebenarnya ada masalah lain yang sebenarnya mengganggu dia daripada dia memberi komitmen. Mungkin ada personal touch daripada fasilitator di sinilah yang akan membantu pelajar ni untuk turut libat sama menyelesaikan kes tersebut. Okey, PBL ni sebenarnya satu approach yang sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Sebab apa yang anda perlu berikan pada ahli liqa ialah kes tu. Okey, dan dia perlu guide. Guide tu sebenarnya basic guide dia adalah log dia tu. Log yang kita bagi tu adalah guide untuk dia. Okey, dia sebenarnya kalau kita tak beri guide yang sangat mendalam pun dia masih boleh follow. Tapi macam yang saya cakap tadi, sebagai fasilitator perlu ada sedikit penerangan pada permulaan supaya dia faham apa itu langkah-langkah yang dia perlu lalui. Daripada segi lain, guide lain tu adalah mungkin motivasi pada masa-masa tertentu macam yang rakan tadi tanya, takut ada yang tarik diri, takut ada yang tak komit dan sebagainya tu, mungkin sedikit motivasi daripada fasilitator. Jadi kaedah ini amat fleksibel dan sangat sesuai untuk face to face dan juga untuk online. Okey, soalan ni sebenarnya kita kena rujuk balik pada urus setia. Saya tidak mempunyai jawapan yang tepat. Tapi apa yang saya faham ialah kita akan gunakan kitab Turat sebagai bahan rujukan utama. Dan juga sebentar lagi Ustaz Aizuddin akan kongsikan sedikit lagi maklumat tentang langkah keempat, 5 dan 6. Apakah bahan-bahan rujukan yang berunsur nakli yang akan digunakan sebagai bahan rujukan. Okey, so itu boleh anda boleh confirmkan dengan Ustaz Aizuddin kemudianlah. Ya. Okey, dari segi soalan-soalan yang berkaitan dengan operasi dan perjalanan, saya rasa lebih sesuai untuk ditanyakan pada Ustaz Aizuddin sebab beliau akan terangkan pasal bahan-bahan yang akan digunakan. Penerangan saya adalah lebih kepada teknik ni. Okey, teknik PBL adalah bidang saya dan kalau ada soalan berkisar dengan perjalanan menggunakan teknik PBL, boleh diajukan kepada saya. Kalau soalan-soalan lain berkenaan dengan operasi, mingguan dan sebagainya, mungkin lebih sesuai untuk diajukan pada Ustaz Aizuddin yang akan bersiaran selepas saya nanti. Ya? Boleh? Okey. So saya nampak ada yang senyum, maksudnya tak ada soalan, dia okey. Okey. So sebelum saya akhiri sesi ni, saya ingin kongsikan satu video, okey, untuk kita renungkan bersama. Ya, kita sebagai fasilitator, anda sebagai bakal fasilitator nanti mungkin perlu ada sedikit empathy, ya, supaya apa yang kita sampaikan sebagai fasilitator tu ada impaknya pada rakan-rakan liqa kita nanti, ya.
Faham apa yang anda lihat tadi? Okay, so dalam kata lain, kita nak savor the coffee, not the cups. Okay, so seperti yang kita tahu, kita hadapi banyak masalah sekarang, okay, dengan MCO dan sebagainya. Jadi kekangan kita pun adalah berbeza daripada yang dulu. Okay, jadi ada di antara kita yang merasakan macam nak buat benda-benda yang luar daripada akademik ni agak sukar sebab dia sangat mencabar. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah kita kena savor coffee. Jadi kita sebagai khalifah, ya, apa yang kita fokuskan di sini, anda sebagai facilitator, apa yang difokuskan di sini ialah untuk kita memastikan rakan-rakan recap kita mendapat manfaat daripada sesi yang kita kendalikan. InsyaAllah melalui kaedah baru yang kita cuba untuk aplikasikan ini, kesan daripada kesan atau impak yang kita akan dapat atau hasil yang kita akan dapat daripada lekok kali ini adalah lebih baik, insya-Allah. Ya, jadi anda fokus dekat kopi, bukan cups. Okey, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.